Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama kita bertemu. InsyaAllah kita sambung yang sepatutnya buat pada malam tadi, InsyaAllah. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita telah pun memasuki Ramadan yang ke-25. Jadi hari ini 25 hari bulan kalau ikut kiraan daripada yang berpuasa pada hari Selasa. Dan insyaAllah kita akan memasuki hari-hari yang berikutnya. So kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah, insyaAllah. Jadi pada hari ini marilah sama-sama kita muhasabah sebentar tentang beberapa perkara yang telah pun saya sebut pada penyampaian yang baru-baru ni lah, yang lepas, di mana kita berada pada satu tahap, pada satu zaman, pada satu masa Islam telah pun sampai kepada kita kata 100 tahun dijatuhkan kerajaan Osmaniyah. Kalau ikut tahun Masihi 2024, 1924 2024, tahun Hijri pun telah sampai waktu 1342 kalau tak silap, 1342 waktu 1442, dah lepas dah lah, ataupun 42 kalau tak silap lah. Jadi telah pun lepas, dan maknanya kita sedang berada di 100 tahun yang di kemuncak ataupun kita permulaan kepada 100 tahun. Dan kita telah pun menyatakan bahawa serangan-serangan dan ujian yang Allah beri itu dia akan memuncak, dia akan memuncak, dia akan semakin besar, maka kita nak mengambil peluang bulan Ramadan sebagai satu masa kita mempersiapkan diri kita, sebab kita tak tahu apakah yang bakal berlaku, tapi yang kita tahu kesusahan akan semakin memuncak, kesusahan akan semakin bertambah. Dan sekarang pun kita dah mendengar bagaimana keadaan negara kita yang sudah mula nampak macam-macam lah berlaku, terutamanya dalam bahagian keagamaan. Jadi ada video klip orang dari Sarawak pergi kepada kementerian, di pihak kementerian tak pastilah di mana, di Putrajaya, dan mereka menyatakan tentang pandangan mereka yang marah kepada Ketua Pemuda UMNO, kalau tak silap Dr. Akmal, yang telah menyatakan tentang bagaimana kehinaan ataupun penghinaan pada orang Islam, pencabaran pada orang Islam, pada orang Melayu dan sebagainya lah. Dan kemudian orang bangsa lain pun
mula ada yang mula menyatakan menyahut cabaran tadi tu, insya-Allah. Jadi kita dah mula sampai kepada tahap pada hari ini. Perselisihan itu bukan hanya dari sudut kita kata teori ke sebagainya, tetapi dah sampai kepada pihak peringkat di mana kita akan berhadapan dengan mungkin kita berhadapan dengan satu huru-hara lah. Satu huru-hara. Kita pun tak tahu sejauh mana, tetapi yang kita faham daripada orang-orang yang terdahulu daripada kita, kebanyakannya menyatakan bahawa, kebanyakannya lah menggambarkan bahawa sesungguhnya huru-hara yang bakal berlaku itu adalah merupakan satu huru-hara yang lebih besar daripada 13 Mei 1969. Jadi ini ada pernah digambarkan oleh para ulama lah yang terdahulu dalam pengajian-pengajian mereka, di mana kemuncak kepada huru-hara itu yang akan membawa kepada kebangkitan lah, insya-Allah. Baik, jadi pada hari ini kita nak cuba tengok sedikit tentang perkara yang telah kita bincang-bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara yang saya nak buka balik fail kat sini. Sebentar kita tunggu sahabat kita masuk. Oh, bukan dari sini, dari okey, bukan dari sini kalau tak silap sajalah saya baca. Baik. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jaga-jagalah kamu akan fitnah, maknanya ujian yang besar, yang mana dia tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang zalim saja. Jadi maknanya semua orang akan kena lah fitnah ni, kan. Dan di sinilah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya fitnah itu adalah fitnah yang dahsyat, yang akan di kemuncaknya itu ialah kemuncaknya sebagaimana dalam ayat yang lain pula Allah menggambarkan tentang kedatangan tanda-tanda, tanda-tanda bagaimana tanda-tanda Dajjal, ataupun digambarkan oleh orang yang mentafsirkan ni, ulama mentafsir ni, Dajjal yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi akan datang pada kamu ni tanda-tanda daripada Tuhan kamu, yang mana pada tanda-tanda itu pada hari itu tidak berfaedah lagi lah iman seseorang itu. Tidak ada berfaedah iman seseorang itu, kan, sekiranya iman itu sebelumnya tidak ditingkatkan, dan juga tidak akan ada kebaikan kepada amalan yang sebelum itu tidak ditingkatkan. Lebih kurang itulah. Dan bila kita melihatkan hal ini, maka kita melihat bagaimana keadaan umat yang ada pada hari ini. Sekiranya kita tidak benar-benar membina kekuatan ataupun membina persiapan, maka kita bimbang kita akan berada dalam keadaan yang terlalu sukar dan susah. Tambah lagi, saya telah pun menyatakan bahawa ancaman-ancaman itu sebenarnya dia datang dalam bentuk yang pelbagai, dan akhir-akhir ini memang ancaman-ancaman tersebut dia datang dalam bentuk perkara-perkara yang amat halus, sehingga kita tidak nampak, kita tidak merasakan akan perkara-perkara ancaman tersebut. Yang kita dah sebut, yang pertama antaranya jiwa kita sendiri, yang menjadi masalahnya, ancamannya. Yang kedua ialah kita sebut tentang persatuan ataupun penyatuan ataupun
perpecahan, masalah perpecahan, ancaman baik. Saya nak sambung sedikit pada hari ini insya-Allah dari sudut antara strategi yang telah mereka rancang dan telah pun berlaku pada hari ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana mereka sebenarnya telah merancang sesuatu yang cukup besar, iaitu perpecahan sebagai satu senjata mereka untuk memecahkan kita. Saya dah bincang semalam lah, pagi semalam. So saya minta siapa yang tak tengok pagi semalam tu cuba ikuti yang semalam supaya kita nampak apa yang kita cakap pada hari ini ialah sebagai lanjutan insya-Allah. Baik. Jadi kita melihat di sini bagaimana keadaan yang telah digambarkan dalam satu artikel ataupun mungkin kita kata sebagai satu buku lah dia telah ditulis berkenaan dengan bagaimana strategi mereka Okey, kita tengok dalam satu buku ataupun artikel, kita nak kata artikel tak, di buku is a complete yang bertajuk Islam and Civil Democratic Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies. Jadi artikel ini telah ditulis oleh Cheryl Bennett ataupun buku ni lah, sebenarnya buku ini macam satu report lah, satu analisa yang telah dikeluarkan oleh RAND, National Security Research Division, National Security Research Division daripada CIA, yang mana di dalam buku ini yang merupakan telah ditulis pada tahun 2003, publish pada 2003, telah menyatakan tentang bagaimana mereka memecahkan umat Islam kepada 4 golongan. Jadi umat Islam dipecahkan kepada 4 golongan. Jadi maknanya dipecahkan ini berdasarkan analisa mereka. Mereka menyatakan bahawa umat Islam ni terpecah 4. Jadi saya dah sebut semalam, mereka nak menggunakan perbezaan di kalangan umat Islam ni sebagai senjata memecah belahkan mereka. Jadi mereka telah mengkaji tentang umat Islam daripada R&D, National Security Research Division, dan dalam studi itu telah mengisytiharkan secara terbuka bahawa musuh mereka itu adalah Islam, dan mereka telah membincangkan strategi mereka bagaimana nak berhadapan dengan orang Islam dan bagaimana nak menghalang kebangkitan mereka. Jadi sinilah kita lihat bagaimana dalam hal ini mereka telah membagikan umat Islam ni kepada 4 kategori. 4 kategori yang berbeza. Yang mana kategori-kategori ini adalah merupakan kategori-kategori yang mereka kenal dan mereka plan supaya 4 kategori orang Islam ataupun golongan Islam ini dia menjadi kategori jadi bergaduh antara satu sama lain. Ada bergaduh antara satu sama lain. Kategori pertama saya baca kat sini saya sudah ringkaskan. Saya dah ringkaskan dalam penyampaian saya. Saya pernah present benda ni pada sebahagian daripada saudara-saudara lah di kategori pertama ialah golongan disebut fundamentalist. Jadi kategori pertama disebut ialah fundamentalist, iaitu orang Islam yang mahu kembali kepada the fundamental of Islam ataupun asas-asas Islam, iaitu kembali kepada kehidupan Islam yang sempurna, yang asas. Jadi ciri utama golongan fundamentalis ini, apa yang mereka tulis dalam buku itu, ialah mereka mengatakan bahawa golongan fundamentalis ini mereka menolak demokrasi. Dia menolak demokrasi, dia menolak hak-hak asasi manusia dan seluruh nilai-nilai barat. Jadi nilai barat dia tak nak. Dia nak kembali kepada Islam, sistem Islam secara menyeluruh. Dan mereka menyatakan bahawa mereka ni juga tak mahu kepada hak asasi manusia. Contohnya LGBT, yang dia tak nak lah macam itu. Inilah musuh US, musuh Amerika dan musuh mereka lah, namanya musuh Dajjal lah, yang mana tidak boleh bertolak ansur. Jadi bahagian yang pertama ni disebut fundamentalis ni, yang ini tak boleh tolak ansur. Yang ini memang kita kena hapuskan.
Selepas daripada tahun 2001 peristiwa 9/11, digelar fundamentalis ini sebagai pengganas. Selepas itu digelarkan pengganas. Digelarkan sebagai ekstremis dan pengganas. Dan mereka secara spesifik merujuk kepada gerakan-gerakan Islam yang menolak sama sekali nilai barat. Jadi nilai barat ni tak mau. Ini dikata ada satu golongan manusia dalam Islam ni dikata adalah disebut fundamentalis. Dan gerakan itu adalah gerakan yang tidak mahu kepada demokrasi seperti demokrasi lah. Menuju dan mereka mahu menegakkan khilafah Islam. Dan gerakan ini adalah disebut sebagaimana seperti contoh disebut ialah gerakan-gerakan jihad, perjuangan. Sebab tu mereka tak mahu guna perkataan jihad ni. Sebab dia akan menggalakkan manusia kepada fundamentalis, kembali kepada asas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikabarkan antaranya Al-Qaedah, Taliban, Sayaf, JI, Jamaah Islamiah kalau di kawasan kita ni, Hizbut Tahrir juga dimasukkan sebagai gerakan fundamentalis dan sebagainya lah. Dan mereka ni dilabelkan sebagai teroris. Jadi fundamentalis ni pula dia ada dua jenis, dipecah lagi. Nampak tak? Nampak bagaimana mereka ni mengkaji orang Islam ni sampai ke peringkat detail. Dia sebenarnya dia punya apa kita panggil table dia. Dia punya fakta-fakta dia ditulis dalam analisa tersebut lah. Yang telah di publish Jadi fundamentalis ni terbagi kepada dua. Yang pertama scriptural dan yang kedua radikal. Yang scriptural ni ialah dari sudut kepahaman, dari sudut pandangan, keyakinan. Tapi dia tidak duduk di dalam, tidak bertindak sebagai action. Contohnya yang kedua radikal. Radikal ni maknanya yang lawan. Macam mana disebut Al-Qaedah contohnya. Al-Qaedah yang lawan, yang gunakan senjata. Jadi ini disebut radikal. Jadi yang ada dua. Yang pertama scriptural dan yang kedua radikal. Yang pertamanya ialah orang Islam yang nak kembali kepada fundamental of Islam. Ini disebutnya yang pertama. Kategori kedua ialah golongan tradisionalis. Jadi yang kedua ni pula disebut sebagai golongan tradisionalis. Ini orang-orang Islam yang bersifat tradisional. Tradisionalis ini ialah golongan yang lebih menumpukan kepada soal kerohanian dan ilmu. Hanya mengajar, pondok, madrasah. Yang hanya melibatkan soal-soal kerohanian saja, spiritual, tasawuf, tarikat contohnya. Golongan-golongan tasawuf, tarikat contohnya. Ataupun golongan-golongan tradisional yang hanya berkisarkan kepada keilmuan, madrasah saja. Dia mengajar saja. Kerja dia mengajar saja. Berkembang, mengajar. Sekadar mengajar saja. Dia tak menyentuh politik. Dia cuma menyentuh kerohanian. Contohnya golongan-golongan habaib. Habaib yang ada, contohnya dia banyak. Tak semualah, tak semua. Tapi dia banyak. Dia kata kami hanya ditekan kepada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengembangkan perasaan cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, ibadah, tasawuf, pembersihan jiwa, pembersihan hati, dan juga kepada apa yang digambarkan sebagai kita kata akhlak contohnya. Jadi ini adalah golongan tradisionalis disebut, golongan tradisionalis yang menumpukan pada soal kerohanian, keilmuan, dan mereka tak terlibat secara langsung dalam politik. Kalau ada pun terlibat, tetapi pemikiran mereka lebih tumpu kepada aspek tasawuf, tarikat, aspek-aspek tarbiyah contohnya gitu. Jadi golongan ini dikaitkan seperti golongan-golongan sufi, sufi ataupun golongan ahli kalam, orang yang membincangkan tentang tauhid, yang mentauhidkan Allah, dan golongan wahabi yang juga cerita pasal tauhid je. Dia bantai orang sana tu. Ini pun dikira sebagai tradisionalis. Dia tidak menyentuh politik, dia tak menyentuh sistem. Kalau tahlilan, dia bid'ahkan. Kalau Yasin malam Jumaat, dia bid'ah contohnya. Tapi talqin dekat kubur, dia bid'ah. Tapi kan politik yang melaksanakan benda yang melanggar sunnah kan, itu dia tak bid'ahkan. Jadi dia tak menyentuh politik lah, dia menyentuh benda-benda yang sangkut paut dengan ibadah je kan. Dan ulama-ulama yang lebih cenderung berbahas kebenaran tentang ilmu. Jadi dia ulama yang akademik, ulama tetapi akademik. Jadi yang ini ada dua jenis. Jadi tradisionalis ni ada dua jenis. Yang pertama
disebut konservatif. Disebut konservatif ni maknanya yang biasa, tak ada nak buat apalah, just follow. Ikut aja arus. Yang kedua ialah disebut reformis. Reformis ni maknanya golongan ni tradisionalis, dia fokus kepada kerohanian, dia fokus kepada keilmuan, tetapi pada masa yang sama dia ada berbentuk dia reformis. Reformis maknanya dia mau kepada pembaharuan. Kebangkitan jugalah nak kepada Islam ni supaya lebih kuat lagi, contoh. Kategori yang ketiga disebut sebagai golongan orang Islam yang modernis. Modernis inilah golongan orang Islam yang terlibat dengan Islam, tetapi pada masa yang sama dia terlibat juga dengan global. Terlibat juga dengan tamadun, teknologi global. Jadi maknanya dia nak Islam, tapi dia nak juga teknologi, dia nak juga global. Mereka ni banyaklah yang menggabungkan contohnya nilai-nilai barat dengan nilai-nilai tradisional. Jadi dia menggabungkan. Jadi yang pertama tadi fundamentalist, tak nak terima barat. Yang kedua golongan kita kata tradisionalis, mereka fokus kepada kerohanian, keilmuan, bincang-bincang, debat-debat lah, bid'ah tak bid'ah sebagainya tu kan. Itu masuk tradisionalis, jenis yang tradisionalis. Yang ketiga ni modernis. Jadi orang Islam yang modernis. Orang Islam yang modernis ni sebagaimana digambarkan oleh CIA, musuh Islam lah kan. Bahawa mereka ni adalah orang Islam, ada pengetahuan Islam, ada akidahnya apa sebagainya, dan mereka juga mahukan kepada teknologi, kemajuan global. Nak ikut juga nilai barat. Jadi seperti nilai barat ni contohnya demokrasi. Dia terima demokrasi sebab dia kata demokrasi ni ada kebaikan sebagainya, maka dia pun terima. Ataupun hak asasi manusia. Dia terima hak asasi manusia ni. Ataupun perekonomian, ekonomi. Walaupun ekonomi ni nampak macam riba, macam tidak Islamik dan sebagainya, tapi dia terimalah. Dan nilai-nilai lain. Ini modernis ni, dia banyaknya orang-orang merujuk kepada setengah-setengah ulama' dan pemikiran ini yang bercampur-campur lah. Ada yang bersifat liberal juga, ada yang bersifat sekular, ada yang bersifat seperti kita kata mencampur adukkan antara yang Islam dengan tidak Islam. Ini modernis, dia campur. Liberal lah, lebih kurang gitulah kan. Ataupun yang dia menggunakan tahsinul akal, dia menggunakan logik aja, sains saja, contoh dia guna sains. Jadi ini adalah golongan yang ketiga. Jadi golongan yang ketiga ini adalah golongan yang kita kata kemungkinan besar mereka ni terdiri daripada yang telah belajar di luar negara, yang terdedah dengan Amerika, sistem Eropah dan sebagainya. Akhirnya mereka ada kesedaran Islam dan juga mereka nak ambil pahaman-pahaman yang demikian. Kategori keempat ialah golongan sekular. Golongan sekular, iaitu Islam tetapi mereka ni mengikut acuan barat complete 100%. Maknanya dia tak sebut dah sistem Islam, tak ada dah. Dia sekular, dia pisah terus. Maknanya agama ni satu pihak kan, dan kehidupan pemerintahan politik satu pihak yang lain. Ini golongan sekular yang mana mereka telah mengikut acuan barat. Mereka pergi belajar luar negara, mereka jadi orang barat di sana. Dan inilah antara ada tokoh-tokoh pemikir mereka lah. Jadi mereka pecahkan umat Islam ni kepada 4 golongan. Jadi orang Islam lah ni. Tapi 4 golongan ni, satu golongan tu ada pecahan lagi. Yang satu sederhana, yang satu disebut radikal. Yang satu konseptual, kepahaman, yang satu disebut amali. Jadi mereka pecah-pecahkan. Tengok macam mana halusnya mereka merancang. Apabila mereka dah pecah-pecahkan golongan Islam ini, maka lepas itu mereka melaksanakan strategi-strategi untuk nak menghalang kebangkitan Islam. Sebab sekiranya 4 golongan ini, 4 kategori ini, mereka boleh nak bersama-sama, maka mereka akan melengkapkan antara satu sama lain. Kan? Jadi yang sekular terpaksa terima fundamentalis ada tengok sikit bahagian tidak menolak teknologi yang baik kita ambil, contohnya sebagainya kan. Maka sudah tentulah Islam akan bangkit. Islam akan bangkit. Tetapi
Kan, kita lihat sini mereka buat strategi supaya menghalang kebangkitan Islam. Ini strategi mereka. Sekurang-kurangnya ada 3 strategi. 3 strategi. Jadi sebenarnya dalam golongan tadi ada 4. Tapi saya pula kategorikan 5. Satu lagi. Satu lagi iaitu orang Islam yang bersama musuh Islam. Orang Islam yang mengkhianat musuh Islam. Tadi itu sekular. Tapi dia tak mengkhianat. Cuma pahaman dia. Tapi yang kelima ni ialah orang Islam yang bersama dengan musuh. Yang ni dia tak sebut. Dia silent. Yang ini dia silent. Kenapa dia silent? Kerana ini termasuk dalam strategi mereka. Menggunakan orang yang digambarkan sebagai musyrikin dan munafikin yang berada di dalam Islam. Ejen lah. Ataupun mereka yang memang telah berbai'ah dengan syaitan. Berbai'ah dengan iblis. Jadi ini golongan kelima. Ini sebenarnya saya buat. Saya sebut. Sebenarnya mereka tak tulis. Mereka tak sebut. Kenapa? Kerana ini strategi dia. Jadi yang ini dah dipublish. Publish kita nampak. Jadi yang 4 ni pun kalau kita faham, kita nampak bagaimana sebenarnya mereka nak menghancurkan umat Islam. Sebenarnya mereka nak menghalang kebangkitan. Sebab tu saya sebut pada kita semua, pada siri-siri yang lepas, bagaimana sesungguhnya, kan, sebenarnya, kan, mereka memang buat kita susah, sehingga kita merasakan bahawa yang ada, yang bersama, yang kita perlu buat ni hanyalah survival saja. Kita tak fikir nak kebangkitan. Sebab sebenarnya setakat survival ni, orang yang bukan Islam pun nak survive. Binatang pun nak survive. Dia ada insting nak survive. Contohnya, masalah makanan, masalah kesihatan, masalah bencana alam, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Jadi macam-macam masalah ni. Jadi kita hari ni rasa susah. Susah nak survive saja. Kita fikir nak survive saja. Jadi sebab itulah saya sebut kepada kawan-kawan kita sebenarnya, kita bukan nak fikir survive saja. Tapi kita nak fikir juga tentang kebangkitan. Kebangkitan inilah sebenarnya lebih penting daripada setakat survival. Survival tu memang insting. Jadi bila sebut kebangkitan ni, kenapa? Untuk survival, mereka akan kacau. Tapi mereka tidak nak hancurkan. Itu memang dah fitrah. Tetapi untuk kebangkitan, mereka kacau dan mereka hancurkan. Musuh. Musuh kan kacau dan hancurkan. Sebab tu kita nak sebut sini, bagaimana, kenapa dia bimbang tentang kebangkitan? Kerana dia tahu, sekiranya berlaku kebangkitan, maka musuh Islam, mereka itu akan habis. Mereka akan hancur. Syaitan akan habis. Iblis akan habis. Dajjal pun mati. Dajjal pun kena bunuh. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, bila berlaku kebangkitan, Dajjal ni pun mati. Dibunuh oleh Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam. Baik. Ya, sebab tu sekurang-kurangnya ada 3 strategi. Ada strategi lain, nanti kalau sempat masa saya sebut. Tapi 3 strategi yang mereka telah membuat analisa yang kita nak kena faham ini. Yang pertama sekali, orang Barat akan mencari rakan kongsi, partner, kan? Iaitu golongan yang modernis. Jadi golongan yang ketiga tu, golongan modernis itu akan dijadikan sebagai partner kepada Barat ni, kepada Amerika, kepada CIA lah apa. Jadi modernis siapa modernis ni? Modernis ni. Dari kefahaman ni, modernis ni adalah golongan yang boleh menerima sistem daripada Barat tadi. Nilai daripada Barat tadi. Kan? Contohnya nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai politik, siasah politik, nilai-nilai lainlah semua. Jadi maknanya orang yang nampak macam Islam boleh baca khutbah, boleh berceramah, boleh sebut Quran, boleh sebut hadis, boleh buat sebut sama, tetapi mereka ni orang yang boleh terima nilai-nilai kekufuran yang ada di Barat. Nilai-nilai kekufuran. Sebab itulah sebab tu mereka buat sistem pendidikan kita ni terpisah. Yang Islam, yang orang yang belajar Islam ni Islam aja. Orang yang belajar sains ni sains je, terpisah. Mereka pisahkan. Jadi inilah golongan yang mereka jadikan partner. Jadi golongan ini, kenapa? Kerana mereka mempromosikan demokrasi dalam dunia Islam. Jadi dunia Islam ni, kita nak kena ambil demokrasi. Kalau demokrasi yang berasaskan kepada tauhid, kepada Allah. Demokrasi yang berasaskan kepada syarak. Demokrasi yang berasaskan kepada apa yang kita gambarkan sebagai keadilan yang sebenar, kan? Itu memang ada dalam nilai-nilai Islam. Maknanya demokrasi ni rakyat memilih pemimpin contohnya,
Rakyat memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin tu asas-asas yang benar. Bukan kerana dia pandai cakap, bukan kerana dia pandai kelentong. Pandai kelentong, dia menang contohnya. Tidak ada takwa. Tidak ada takwa. Malahan dia boleh menipu, dia boleh berlakon. Jadi sebab tu demokrasi dalam Islam, kalau kita gambarkan demokrasi yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya dalam pemilihan kepimpinan, dia bukanlah macam mana kita nampak pada hari ini, kan, hanya siapa yang paling banyak duit dia boleh kempen, siapa yang boleh kempen kuat dia boleh menang. Dia menggunakan media untuk mempengaruhi pemikiran rakyat. Contohnya. Jadi dia tak guna media, dia menggunakan standard dalam Islam ni. Standardnya apa? Takwa. Standardnya apa? Orang yang ada iman, ada takwa. Orang yang jujur, yang adil. Yang adil contohnya. Jadi ini nilai-nilai yang sepatutnya lah untuk pemilihan. Tapi demokrasi yang digambarkan sini ialah demokrasi yang ala barat, iaitu dia bukan berasaskan kepada iman. Jadi maknanya yang paling tinggi kuasanya ialah apa digambarkan tadi, kan, manusia. Tapi dalam Islam, kan, paling tinggi dalam kepimpinan itu kuasanya ialah pada Allah, iaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Ini bezanya. Jadi mereka ni mempromosikan demokrasi barat ke dunia Islam dan membantu melaksanakannya sebagai dan satu tindakan jangka masa panjang untuk menentang kebangkitan Islam. Jadi golongan modernis inilah sebenarnya yang mereka tulis dalam buku ni, Civil Democratic Islam, Civil Democratic ini, mereka menulis itu, dia kata golongan modernis inilah golongan yang mereka akan manfaatkan, gunakan untuk supaya menentang kebangkitan Islam. Jadi nampak macam dia nak Islam, nampak macam dia khutbah, nampak macam dia ceramah, nampak macam sebut ayat Quran, hadis, tapi hakikatnya mereka ini menentang kebangkitan Islam. Ini yang kita kena faham. Ini bukan saya sebut, ini yang disebut dalam buku yang ditulis oleh R&D tadi. Bukunya ialah Civil Democratic Islam. Civil Democratic Islam, satu kajian yang telah dibuat oleh CIA di bawah National Security Research Division. Saya sebut ni sebab kita faham. Rupa-rupanya di hadapan kita ni ada perancangan jahat musuh dan mereka ni telah melaksanakannya. Dan saya pernah sebut benda ni sebelum ni, tapi saya nak ulang supaya kita faham bahawa memang mereka nak menghancurkan kebangkitan. Mereka nak menghancurkan kebangkitan. Baik. Jadi mereka menegaskan untuk strategi yang pertama ni, dia jadikan rakan kongsi dia, siapa yang dia nak jadikan sebagai rakan kongsi dia, mereka yang Islam tetapi modernis. Yang modernis. Modernis maknanya dia terima semua nilai barat. Semua nilai barat dia ambil. Dia ambil belaka. Hatta sampai ke LGBT pun dia ambil. Walaupun LGBT itu bukanlah nilai-nilai yang ada di negara kita ataupun yang ada di sebelah timur ni, Nusantara contohnya, tetapi dia ambil juga LGBT. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa hak manusia itu, kan, hendaklah diberikan kepada manusia. Dia kata hak manusia mesti bagi pada manusia. Ini agama baru disebut humanisme. Agama manusia, kemanusiaan. Apa agama kemanusiaan ni? Manusia itu bebas memilih apa sahaja, kan, tanpa mengira pilihan dia itu merosakkan ataupun membina sebuah negara. Contohnya LGBT. Sekiranya LGBT ini dibenarkan, sudah tentu negara akan rosak. Yang pertama, tidak ada perkembangan. Katalah semua orang pakat-pakat jadi gay, jadi lesbian. Jadi macam kaum Nabi Lut. Maka sudah tentulah negara akan hancur. Yang pertama sekali, tidak ada generasi dah. Tak ada generasi dah. Kemudian yang kedua, rosak, penyakit akan berkembang. Sebab tu kaum Nabi Lut digambarkan oleh sejarah Nabi tadi, Allah angkat dia dan Allah benamkan dia. Benamkan dia. Dengan dia sekali dia benam. Kemudian di atas tu ada laut mati. Ada laut mati. Jadi laut mati tempat tu. Dan kadar garamnya cukup tinggi. Kenapa kadar garam cukup tinggi? Wallahu a'lam. Tapi kita boleh agaklah, kan, iaitu nak menghalang penyakit kaum Lut tadi tu naik ke atas. Tak kira lah apa penyakitnya tu. Jadi kalau kita membenarkan LGBT, contohnya, iaitu kita kata hak untuk manusia memilih kehidupan dia tanpa memikirkan masalah-masalah negara, keselamatan negara, keamanan negara dan sebagainya, kan, kesihatan negara contohnya, maka pada masa itu kita akan menghancurkan. Jadi golongan modernis ni boleh terima. Dia boleh terima LGBT. Dia boleh terima
sistem demokrasi Zionis, dia boleh terima. Apa sistem demokrasi Zionis? Kalau walaupun negara contoh seperti Palestin, Gaza, pemimpin-pemimpin di Gaza telah dipilih secara sah oleh rakyat Gaza untuk memimpin, tapi mereka menafikan hak kepimpinan tadi. Dia kata kepimpinan hanya kepada PLO sahaja, Fatah kan. Jadi yang Gaza ni tak. Kenapa? Dia kata yang ini tak salah pilih, demokrasi tak betul. Jadi demokrasi ini dia boleh pilih yang dia nak. Walaupun pemimpin yang dipilih di Gaza itu pemimpin yang sah. Dipilih oleh rakyat dengan sistem undiannya dan sebagainya, pilihan raya dan sebagainya. Tapi dia tak terima. Inilah dikatakan strategi tadi. Dia demokrasi ini demokrasi ala Zionis. Ala Zionis. Bukan demokrasi yang hakiki, yang sebenar, iaitu berdasarkan iskal yang Islam tadi, asasnya mestilah Al-Quran. Asasnya mestilah sunnah. Asasnya mestilah iman. Bukan manusia yang paling tinggi menentukan hukum, tapi Al-Quran yang paling tinggi yang menentukan hukum. Jadi sebab itu kita kata, kadang-kadang kita keliru. Kita keliru. Kata dalam Islam kan ada pemilihan ketua, betul. Dalam Islam ada pemilihan ketua, pemilihan pemimpin, memang ada. Contohnya zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab dan seterusnya lah. Tapi nak sebut kat sini, pemilihan itu berdasarkan kepada sistem-sistem yang terpuji, yang bersih. Takwanya, imannya, takwanya, berdasarkan keadilannya, berdasarkan kepada sesuatu yang bersih, tidak adalah corruption, skandal lah dan sebagainya. Ini kita nak kena faham. Jadi strategi yang pertama ialah mereka menggunakan golongan yang hatinya, pemikiran yang telah diacu, dijadikan, dicelup dengan celupan pemikiran barat tadi untuk sebagai rakan kongsi mereka. Dan mereka menegaskan bahawa golongan yang inilah yang sepatutnya. Jadi golongan sekular, sebelum tu sekular. Sebelum tu sekular, golongan sekular dia pisahkan. Dia kata Malaysia bukan negara orang Islam ataupun bukan negara Islam. Malaysia adalah negara sekular. Jadi kita lihat kepimpinan yang awal ketika kemerdekaan tanah Melayu dulu kan. Jadi sebenarnya kepimpinan itu adalah kepimpinan yang sekular. Sebab tu dia boleh sebut kan. Contohnya Tengku Abdul Rahman. Dia kata Malaysia bukan negara Islam. Malaysia adalah sebuah negara sekular. Dia sebut. Saya dengar dia cakap macam itu. Kan dalam ucapan dia dululah kan. Jadi dia kata jadi jangan cakap pasal nak menegakkan Islam. Sedangkan kan kalau kita tengok sistem pemerintahan tanah Melayu sebelum merdeka. Sebelum merdeka lagi, sebelum British keluar lagi kan. Mereka telah isytiharkan di dalam penulisan mereka, malahan di dalam sejarah yang mereka tulis tadi tu, bahawa agama di tanah perlembagaan di tanah Melayu ini adalah perlembagaan disebut Muhammadan. Perlembagaan Muhammadan, perlembagaan Muhammad. Jadi sebenarnya Islamlah yang menjadi peraturan perlembagaan pemilihan yang ada di tanah Melayu pada masa itu. Tetapi mereka telah menyatakan bahawa Islam hanya sebagai agama rasmi. Itu disebut dalam artikel lah. Jadi inilah yang mereka tegaskan bahawa golongan-golongan yang ada Islamik sikit ni, yang modernis ni, mereka jadikan sebagai rakan kongsi. Jadi sebelum tu ialah sekular. Jadi sekarang ni tak sesuai dah. Pemerintahan dan pemikiran sekular di negara-negara orang Islam ni dah tidak tepat. Tidak lagi tepat lah. Dulu tu mungkin pada dia orang lain tak faham, orang lain macam tak ada ilmu kan. Jadi kita terima je lah. Sekular pun sekular lah. Yang penting merdeka kan. Macam itu kan. Tetapi sekarang tak ada. Jadi suasana geopolitik yang ada pada akhir-akhir ini, bukanlah akhir setahun dua ni, dah banyak tahun kan. Maknanya kita lihat hari ini bahawa kebanyakan orang Islam sudah menyedari akan pergerakan sekular ni. Sebab terbukti orang yang sekular ni, mereka ni menjadi diktator, terbukti. Dan terbukti mereka ni bukan jadi diktator saja, mereka ni akan menjadikan politik itu sebagai kepentingan mereka. Politik ni sebagai tempat cari duit. Politik sebagai tempat cari kuasa. Politik ni tempat untuk nak kepentingan kroni dia. Jadi ini berlaku kepada mereka yang sekular. Sebab terpisah daripada agama. Jadi terpisah daripada iman, takwa dalam berpolitik. Jadi ini adalah merupakan strategi yang pertama. Dia nak masukkan orang-orang
sekular sebagai yang pertama sekali. Tetapi setelah sekular tidak diterima oleh kebanyakan orang-orang Islam tadi, dah tahu, dah nampaklah dia punya tipu daya tadi, maka mereka menggunakan golongan modernis. Jadi sekarang ni golongan modernis. Modernis ni dia boleh cakap Islam. Dia boleh cakap mengenai Al-Quran, hadis. Dia boleh cakap, tapi pada masa sama hatinya sebenarnya tu menerima nilai barat. Menerima nilai-nilai Zionis tadi. Dia boleh terima modernis. Jadi ini strategi. Ini strategi yang pertama. Ini tulis dalam buku tersebut. Kemudian dalam strategi pertama itu juga pihak CIA, R&D itu telah mencadangkan supaya memberi sokongan dan mempromosikan supaya golongan-golongan Islam yang modernis ini dapat keluar ke akhbar, masuk TV, masuk radio. Dia beri ruang untuk berpolitik. Jadi golongan sekular ni sekular lah. Jadi golongan yang modernis ni dibagi cakap dekat sok khabar, cakap dekat TV, dekat radio. Ini merupakan cadangan-cadangan mereka dan memberi sokongan supaya modernis ni pergi ke depan. Supaya boleh memberi pandangan di ruang-ruang, sama ada melalui parti politik mereka ataupun melalui NGO. Kerana golongan modernis ini walaupun mereka tidak menerima lah, sebahagian mereka ni tidak menerima demokrasi barat sepenuhnya, tetapi mereka masih tetap terima demokrasi dalam kerangka yang mereka anggap Islam. Jadi demokrasi Zionis lah yang saya masukkan sini. Jadi demokrasi Zionis ni dalam kerangka dinampak macam kita boleh Islamkan dia gitu. Maka mereka diberi peluang untuk bergerak dalam politik demokrasi tadi, dan diberi sokongan, malahan sokongan tu mereka pada masa sama nampak seolah macam menekan pula golongan sekular yang dulunya bersama dengan orang Zionis ni, bersama dengan, jadi orang sekular ni pula tertekan sampai ada yang masuk penjara kan, contohnya lah. Dan pemimpin dan tokoh-tokoh golongan Islam modernis ni perlu diberikan penghormatan dan pengiktirafan. Jadi semua penghormatan dan pengiktirafan tu datang daripada golongan yang modernis. Modernis ni dirancang oleh CIA lah. CIA rancang macam. Jadi kita nampak macam inilah pemimpin ni, padahal mereka tu luarnya nampak seperti Islam, tapi dalamnya rupanya ada agenda barat yang nak diterapkan. Yang nak, namanya dia lebih baik daripada sekular. Sekular terus tak nak Islam dah. Dia tu kata pemerintahan, masjid, agama, dia tak boleh cakap, tak boleh campur kan. Jangan campurkan yang itu. Jadi ini disebutlah kan. Jadi kalau yang modernis ni dia boleh campur-campur. Ini seperti munafikin kan. Itu strategi yang pertama. Jadi kita nampak strategi pertama, golongan moden ni dia gasak, dia sokong dia supaya mereka ni bersama dengan barat. Ini nombor satu. Strategi kedua pula untuk menghalang kebangkitan Islam ini ialah mereka menggunakan golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis. Apa golongan tradisionalis ni? Jadi golongan tradisionalis lah sebenarnya mereka nak gunakan untuk menentang golongan fundamentalis yang nombor satu tadi. Jadi golongan tradisionalis ni digunakan untuk menentang golongan yang dikatakan sebagai fundamentalis. Jadi ini golongan yang kita kata dia tak maulah supaya fundamentalis ni naik. Fundamentalis ni apa? Orang yang nak kembali kepada khilafah Islam, orang nak kembali kepada Al-Quran sepenuhnya, orang nak kembali kepada hadis sepenuhnya, yang tak mau sistem-sistem yang barat bercampur aduk ni kan. Dia kata wala talbisul haqqa bil batil. Apakah kamu campurkan yang hak dengan batil? Sebagaimana suratul Baqarah Allah sebut dalam Quran kan. Kemudian Allah sebut juga dalam Quran tentang bagaimana mereka menjadikan agama itu permainan, agama itu bisnes, macam itulah. Jadi kita lihat golongan-golongan yang fundamentalis ni dia tak mau benda-benda macam tu. Jadi golongan tradisional di sini digunakan untuk nak lawan fundamentalis. Maka mereka menggunakan kaedah pecah dan berpengaruh, pecah dan pengaruh. Kemudian selepas itu mereka menggunakan ulama-ulama tradisional yang mana mereka hanya menekankan berkenaan dengan iman Islam dari sudut ibadah. Islam ni nampak ibadah. Sembahyang, puasa, zikir, baca Quran. Jadi Islam ni ibadah. Macam itu. Jadi Islam ni bukanlah suatu yang bersifat apa kita gambarkan kehidupan.
bukan kehidupan. Jadi tak semualah. Jadi nak beli kereta boleh riba. Kereta besar-besar, kereta hebat-hebat kan. Ulama-ulama ni rupanya dia guna hutang atas nama Islam. Hutang atas nama Islam, yang riba yang telah diislamkan. Macam itulah lebih kurang. Dengan cara memberi ruang kepada ulama tradisi. Jadi ulama-ulama yang tradisional ni diberi ruang ke depan supaya mengalihkan pandangan umat dan menimbulkan keraguan kepada fundamentalis tadi. Orang yang nak kembali kepada Islam tadi ditimbulkan keraguan tadi. Jadi yang ke depan ni ulama-ulama yang tradisional ni duk cerita pasal ibadah ajalah. Duk cerita pasal bersihkan jiwa je, setakat tu je. Bukan kata bersihkan jiwa tak penting, penting. Bukan nak kata ibadah tak penting, sangat penting. Tetapi bukan sekadar ibadah khusus. Ibadah ni adalah kehidupan. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sedangkan ibadah itu dia merupakan solat, penumpuan hidup, kehidupan, kematian, semua sistem kehidupan tadi. Jadi ulama-ulama tradisi ni diberi peluang untuk ke depan macam mana ulama modernis tadi, tapi untuk tujuan dia supaya mengalihkan pandangan orang kepada Islam sebagai satu cara hidup, Islam sebagai satu kekuatan, Islam sebagai satu yang boleh berdikari, tak perlu pun sistem barat. Sistem barat ke, sistem timur ke, pandang ke barat ke, pandang ke timur ke, Islam tak perlu pandang mana-mana. Cukup dengan pandang Quran dan hadis sunnah. Contoh kan. Jadi Islam ni dah cukup dah lengkap dah. Kan? Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum. Jadi nak sebut kat sini Allah SWT telah melengkapkan, menyempurnakan agama kamu dan jadikan agama itu lengkap sempurna. Jadi nak sebut kat sini bagaimana Islam tu sebenarnya telah lengkap dah, tapi kan dia hanya ambil Islam yang sebahagian-sebahagian. Sembahyang okey, nikah kahwin okey. Tapi bila dah nikah kahwin, dah ijab kabul nikah tadi, nak menjalani kehidupan ikut cara barat pula. Jadi masa kahwin tu nak kena nikah ikut ada rukun nikahnya, ada juru nikah, ada walinya dan sebagainya. Tapi bila nak melaksanakan, menjalankan kehidupan perkahwinan tadi, dia ikut cara barat, dia ikut cara kufur. Dalamnya tak ada iman, tak ada apa sebagainya. Jadi maknanya tradisional ni cukup dengan benda-benda yang digambarkan sebagai juz'iyah. Jadi sesuatu yang bersifat cabang-cabang, ranting-ranting. Dia ada topik-topik dia. Ada topik boleh, topik tak boleh kan. Jadi undang-undang yang ni tak masuk dalam, yang ini tak masuk dalam Islam. Yang ini masuk dalam Islam. Iaitu undang-undang perkahwinan, undang-undang ibadah. Maka di situlah ada undang-undang syariah dan ada undang-undang sivil. Undang-undang syariah dan ada undang-undang sivil. Ini sekular lah, pemisahan. Kan, pemisahan. Jadi zaman Nabi dulu tak ada macam ini kan. Tapi inilah perkara yang, jadi ulama-ulama tadi dia boleh terima adanya undang-undang syariah, ada yang dikatakan syariah dan ada yang dikatakan sivil. Boleh terima. Sedangkan kita nak kena komprehensif mengambil Islam sebagai keimanan. Allah tegur dalam Quran, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab, kamu tolak sebahagian kitab yang lain? Sebahagian perkara lain kamu tidak beriman, kufur. Jadi Allah tegur. Jadi golongan, tapi inilah yang dipromosikan. Yang dipromosikan Islam ni selawat, Islam ni ibadah, Islam ni akhlak baik, Islam ni hati bersih, tasawuf, Islam ni zikir. Semua itu penting belaka, tapi bukan itu saja. Maksudnya gitulah kan. Jadi mereka mengalihkan pandangan umat kepada Islam yang begitu sehingga umat jadi keliru. Umat ingat inilah dia. Pergi haji, alhamdulillah aku dah pergi haji, dapat title haji. Dapat title haji. Dah pergi haji dah. Tapi kehidupan penuh dengan kekufuran, kemaksiatan. Jadi inilah antara perkara yang mereka rancanglah untuk nak, strategi mereka nak pecahkan kita ni. Saya cerita hari ni strategi mereka nak pecahkan kita. Sambung daripada semalam. Mereka nak pecahkan kita dengan mereka telah menjadikan orang Islam ni kepada beberapa golongan, bukan menjadikan, mereka dah proses. Maknanya akhirnya orang Islam ni dia pun apa? Dilaga-lagakan. Dan menjadikan golongan yang seperti fundamentalis ini, golongan yang kata nak patah balik kepada salafus salih lah. Jadi salafus salih ni bukanlah maksudnya kembali kepada sunnah
salafus salih yang betul. Ya, yang ada hari ni yang sebut salaf ni, kadang-kadang disebut salaf. Kami ni nak kembali kepada salaf. Tapi dia tolak ulama salaf. Contohnya Imam Syafi'i. Dia tolak Imam Syafi'i. Dia kata, kenapa nak ikut mazhab Syafi'i ni? Kan? Ini bukan salaf. Sampai dia sebut soalan, dia tanya soalan. Nabi dulu, masa zaman Rasulullah SAW dulu, kan? Nabi mazhab mana? Dia tanya soalan tu kan. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke? Nabi mazhab Syafi'i ke? Dia tanya soalan tu. Nak tunjukkan dia nak memperbodoh-bodohkan dan mempermain-mainkan umat. Umat. Seolah-olah umat ni bodoh sangat. Jadi mazhab ni timbul setelah Rasulullah SAW wafat dan setelah Islam berkembang. Timbullah mazhab-mazhab ni. Kan? Timbullah mazhab ni sebab tidak ada betul-betul satu kekuatan untuk nak menyatukan. Dan ada pandangan. Dan Islam ni pun bersifat flexibility. Murah patutnya dia ceritakan macam mana mazhab ni timbul. Supaya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan Maliki dan sebagainya mazhab yang lain kan bersatu. Jadi kita ni tak bergaduh pula dengan sebab mazhab. Patutnya cerita yang tu. Ini dia cerita mazhab ni tak boleh. Mazhab ni tak boleh pula. Sedangkan mazhab tu lahir daripada fitrah yang ada. Fitrah, kemampuan orang memahami sesuatu tak sama. Penghayatan seorang menghayat sesuatu, suasana realiti semasa tak sama. Dia melahirkanlah pandangan yang berbeza tentang ibadah contohnya. Jadi inilah antara perkara yang kita lihat, benda tu dia bergaduh-bergaduh. Jadi, sehingga seolah-olahnya macam fundamentalis dan tradisionalis tu tidak sama. Padahal sama aja. Tradisionalis, fundamentalis sebenarnya sama. Mereka yang pecahkan kita dengan strategi yang cukup halus. Jadi strategi yang kedua tu sehingga akhirnya terjadilah sifat-sifat golongan tradisionalis ini, golongan yang tradisionalis menjadi senjata kepada tentera Dajjal tanpa mereka sedar. Mereka tak perasan, mereka ni senjata. Senjata yang digunakan oleh Dajjal. Antaranya, kan, nombor satu, kita lihat, orang-orang tradisionalis ini, mereka kurang membahaskan masalah siasah. Masalah siasat diserah kat kerajaan. Serah kat siapa memimpin. Padahal memimpin tu korup. Yang memimpin tu tak ada iman. Yang memimpin tu macam-macam kan. Jadi kurang membahaskan masalah politik. Jadi seolah-olahnya dia tidak memahami Islam yang syumul. Seolah-olah. Kalau cakap ni kata dengan dia, Islam ni macam mana? Dia kata Islam cara hidup. Tapi praktiknya, tak apalah. Pemerintah apa pun tak apa korup. Dah ada khilafah dah sekarang ni. Malah ada yang kata kita dah ada khalifah dah sekarang ni. Tak payah nak cakap khalifah lain. Siapa yang khalifah? Yang di-Pertuan Agong tu khalifah, dia kata. Ataupun Amirul Mukminin. Kalau yang di-Pertuan Agong tu khalifah ataupun Amirul Mukminin, sudah tentulah satu dunia ikut dia. Ini kan di kat Malaysia je. Itu pun dari sudut definasi kan. Kat Malaysia je, kat tempat lain tak boleh kan. Jadi nak sebut kat sini, tidak faham. Jadi kita melihat perkara inilah yang menyebabkan bergaduh, berselisih faham. Dan inilah yang dibesarkan oleh ejen-ejen Illuminati yang digambarkan dalam ceramah kuliah saya semalam. Yang kedua, begitu juga golongan-golongan yang tradisionalis yang mereka promote tadi, yang mereka hidupkan tadi ialah tidak mempunyai pandangan khusus tentang demokrasi. Demokrasi ni macam mana? Terima je. Sedangkan demokrasi dan konsep politik, konsep siasah dalam Islam tak sama dengan demokrasi Zionis. Demokrasi ala Amerika, demokrasi ala Rusia agaknya lah. Ataupun politik. Siasat Islam tak sama dengan konsep politik kepartian. Sama tak? Sebab tu bila ada sebuah parti kata, kamilah parti Islam. Kami ni parti Islam. Nak tegakkan Islam. Adakah mereka yang masuk ke dalam parti selain daripada parti Islam itu, mereka orang kafir, orang kufur, kan? Jadi yang ini parti Islam, Hizbul Islam. Yang ini parti kufur. Jadi konsep siasah, parti politik ni pun dah tak jadi clear dah. Sampai timbul, kalau undi parti Islam masuk syurga, kalau undi parti lain masuk neraka. Kenapa? Yang ini Islam, yang ini tak Islam. Jadi kita jadi cacah merba. Kenapa? Ulama-ulama tradisional tidak membincangkan. Dia tidak ada pandangan khusus tentang demokrasi yang Zionis macam mana. Demokrasi ala Amerika macam mana.
Demokrasi ala negara-negara kufur lain macam mana? Dengan demokrasi yang sebenarnya, yang salah satu daripada ciri-ciri dalam Islam, yang asasnya Islam. Demokrasi yang asasnya Islam. Bukan kita kata demokrasi Islam. Tapi demokrasi atau pemilihan kepimpinan berdasarkan Islam tak sama dengan demokrasi yang ada hari ini. Jadi para ulama tradisional ni, ulama-ulama yang ada dia tak bincang. Maka berlakulah perkara-perkara korupsi, perkara-perkara skandal, perkara-perkara yang tidak adil, dan perkara-perkara yang pengkhianat yang mengancam keselamatan negara tidak dapat diselesaikan. Tak dapat selesai. Tak dapat selesai. Saya pada hari ini saya nak menyerulah. Saya minta kita kata menyerulah sesuai dengan perlembagaan negara Malaysia sekarang. Dan saya rasa gembira sebab salah satu perkara yang disebut, yang saya tengok dalam news, dalam berita, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim nampak telah mula turun ke Padang. Turun ke Padang, contohnya dia telah bertemu dengan SPRM. Maknanya Sultan Agong jumpa SPRM. Mana pernah ada sebelum ni? Agong jumpa SPRM, bincang pasal hal ehwal isu negara. Jadi kita tengok hari ni, dah ada lah. Keprihatinan tu dah ada pada tuanku. Kan, pergi ke SPRM, apa yang keluar? Yang ni yang keluar kat surat khabar lah. Tak tahu yang dibincang, saya tak tahu, saya tak dengar. Yang kat surat khabar dia kata apa? Dia kata, kan, tuanku minta supaya SPRM ni telus menyiasat pada semua orang. Jangan siasat pada yang terpilih je. Saya bagi satu contoh. Ni contoh yang senang, simple je. Kalau bila sebut pasal rasuah. Rasuah ni ajaran Islam ke, ajaran Melayu ke, ataupun ajaran bangsa mana? Rasuah ni, bagi rasuah ni. Bagi rasuah ni bukan dalam Islam. Dalam Islam, dia tak ada rasuah. Rasuah haram. Dalam Melayu pun tak boleh rasuah. Sebab Melayu diasaskan daripada juga undang-undangnya sama dengan Islam. Lebih kurang lah kan. Baik. Jadi sebenarnya rasuah ni kalau kita tengok dibuat oleh bangsa lain yang bukan Islam. Seperti bangsa Cina. Bukan semua Cina. Bukan semua Cina. Bangsa Cina. Dia yang pelopor. Ini budaya daripada negara Cina. Saya tahu macam itulah. Jadi lepas ni kalau ada orang nak suruh saya minta maaf lah cakap Cina ni rasuah. Bukan semua Cina lah. Tapi budaya. Tetapi kita tengok dalam kes-kes high profile SPRM yang kena semua pemimpin Melayu. Yang paling tinggi sekali yang dikenal ni Datuk Seri Najib sendiri. Bekas Perdana Menteri Malaysia. Sekarang dalam penjara. Kesian kat Datuk Seri Najib. Tak apalah kalau lah betul dia salah. Itulah hukuman dia kan. Ikut perlembagaan kita. Tapi kalau dia tak salah. Jadi nak sebut kat sini. Mana Lim Guan Eng yang sebelum ini telah dikatakan sebagai ada buat kesalahan rasuah. Mana dia kan? Pimpinan-pimpinan yang bukan Islam yang lain. Sedangkan kan yang Melayu-Melayu ni banyak kena. Tun Daim pun kena baru-baru ni kan. Contohnya. Dia dah kena tuduh lah. Dan sebagainya. Jadi kita tengok hari ni contohnya dalam hal ini. Kita tak nampak. Jadi tuanku turun ke bawah Alhamdulillah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Turun jumpa SPRM. Berlaku terus. Jangan siasat ikut yang kita nak siasat aja. Siasat pada semua orang. Macam itulah lebih kurang. Jadi ini satu yang baik lah. Jadi pihak istana bila prihatin dengan keadaan yang ada berlaku ni, kita rasa syukurlah mudah-mudahan Islam akan dimartabatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar. Jadi kita lihat mudah-mudahan benda ini dimartabatkan semula oleh tuanku. Jadi inilah antara perkara ulama' tak berani nak cakap. Ulama' tak sebut pasal demokrasi ala Zionis. Tak sebut demokrasi ala Zionis. Kita kena ceritakan demokrasi Zionis macam mana. Demokrasi Greek macam mana. Demokrasi Amerika macam mana. Macam mana. Demokrasi dunia macam mana. Yang Islam pula macam mana. Siasah Islam. Jadi ulama' tradisional tak sebut. Bila tak sebut, maka dia menjadi satu yang kita kata tidak ada satu pandangan yang khusus.
maka berlakulah orang ni nampak macam dia memperjuangkan Islam, tetapi rupanya dia memperjuangkan parti dia, bukan memperjuangkan Islam, memperjuangkan parti masing-masing. Bila ditanya kenapa tak buat isu ni, bila dia bersama kerajaan, kenapa tak buat isu ni? Perkara ni, prinsip ni, orang mati ramai, orang sakit ramai dengan polisi-polisi yang tak betul ni. Kenapa tak buat? Dia kata, kita tak boleh runtuhkan kerajaan. Kalau kerajaan runtuh, kerajaan lemah, maka nanti kita pun lemah, kita pun jatuh. Jadi kita tu siapa? Kita tu parti lah yang dimaksudkan. Jadi memanglah kaedah jangan meruntuhkan kerajaan tu betul. Tapi bila kerajaan buat tak betul, kita kena tanya soal. Dapatkan jawapan, dapatkan solusi. Janganlah kita jadi balaci kepada benda yang tak betul. Jangan jadi baruah kepada benda yang tak betul. Saya guna perkataan-perkataan yang digunakan oleh orang politik sikit. Balaci lah, baruah lah, dan gurka lah, dan sebagainya. Jadi maknanya benda tak betul, kena cakap tak betul. Itu baru nama parti Islam. Benda tak betul, kena cakap lah. Jangan hanya benda yang ada kepentingan parti je baru cakap. Kan? Jadi kalau cakap yang ini, nanti kerajaan jatuh. Kenapa? Sebab kita kan dalam kerajaan. Sekarang dah tak dalam kerajaan, cakap semua. Semua cakap. Nak tanya ni lah, nak tanya tu macam-macam. Jadi pembangkang. Jadi adakah Islam ni pembangkang je? Islam ni bukan kerajaan. Bila dah jadi kerajaan, sepatutnya kita melakukan perancangan yang teliti. Macam mana supaya Islam itu berkembang dan lebih kuat. Dari sudut kepahamannya, dari sudut penghayatannya, dari sudut perjuangannya. Barulah dikatakan sebagai parti Islam. Bukan duduk situ ambil rasuah. Tak pernah ambil rasuah. Tak pernah buat begini, begitu. Jadi nak sebut sini tidak ada pandangan khusus. Jadi yang naik itu pun golongan modernis ataupun golongan tradisionalis yang dia sebenarnya menjadi tanpa sedar dia menjadi senjata kepada tentera Dajjal. Tanpa sedar. Saya sebut sekarang ni. Tanpa sedar. Mereka yang ketiga, mereka juga tidak menolak barat. Jadi orang yang bersama dengan modernis tadi, dia tak menolak barat sepenuhnya. Bukan kita kata tidak ada kebaikan kepada barat tadi. Tapi di dalam barat tu ada jahiliah yang bercampur-campur. Yang kita gambarkan seperti sekular. Sampai katakan nak sebut perkataan kafir pun tak boleh. Nak sebut perkataan kafir pun tak boleh. Kenapa? Nanti takut terasa hati. Siapa yang terasa hati ni? Dia faham ke kafir ni apa? Apa maksud kafara tu? Dia faham ke? Jadi kita nak ikut orang yang tak faham. Dalam Al-Quran, Allah sebut, Qul ya ayyuhal kafirun. Allah sebut kan? Kita pula tak nak guna perkataan kafir ni. Jadi kafir ni apa? Kafir ni macam paria ke? Sama ke kafir ni dengan paria? Tak sama. Sama ke kafir ni macam tuduhan-tuduhan buruk kalau orang negro, kalau orang kulit hitam dipanggil negro, nigger. Nigger. Kafir ni nigger ke? Panggilan hina ke? Kafir ni bukan panggilan yang menghina. Sebab ada orang kafir yang masuk Islam. Ada. Jadi kafir ni bukan hina. Kafir ni adalah kita nak pastikan definisinya betul. Ya, kafir ni orang yang menutup kebenaran. Orang yang menutup kebenaran. Orang yang tidak bersama dengan, dia tidak berislam dan tidak bersama dengan mukmin. Jadi kalau nak cakap Lim Kit Siang kafir, tak ada masalah. Memang dia kafir. Kan? Nanti Lim Kit Siang terasa hati. Kenapa terasa hati? Sebab dia tak faham kafir. Dia ingat kafir tu, perkataan kafir tu, dia ingat paria. Paria ataupun bangsat ataupun kita kata perkataan tercela. Kan? Jadi dia ingat panggil kafir ni macam Jerutong kata, jangan panggil kami kafir. Dia tak faham kafir tu apa. Kita pula, okeylah tak apalah, kita ikutlah, jangan panggil kafir. Sedangkan Allah panggil mereka kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Allah yang bagi definisi itu. Maksud orang kafir bukan kita hina agama dia, bukan kita pijak tokong dia, bukan kita hina dia sendiri. Tidak ada. Kita cuma kata ini orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam. Habis dia kata non-Muslim pula dia kata kan. Non-Muslim tu bahasa orang putih.
Itu orang putih non Muslim. Kan? Bahasa orang putih itu non Muslim. Bahasa Arab ni kafir. Jadi kita kata mereka, kita ikut dia orang yang tak tahu pula. Ini contoh nak sebut kat sini. Kan? Jahiliah yang ada dalam sehingga kita tak nampak mana satu jahiliah, tak nampak mana satu Islam. Jadi orang-orang yang modernis ni dia tidak menolak barat. Dalam keadaan dia tidak define, dia tidak jelaskan konsep barat ni. Kita juga tak menolak barat. Orang Islam tak menolak barat. Kalau kita menolak barat, kita menolaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di barat kita. Kita kat Malaysia, kat Indonesia, Nusantara ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di barat. Rasul ada kat barat kita, kan? Ke kat timur? Barat, timur, Jepun. Timur kan? Filipina, timur contoh. Jadi, adakah kita menolak barat? Kita tak menolak barat. Tetapi yang dimaksudkan barat di sini ialah jahiliyah. Perkara yang terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Quran, hadis dan sebagainya, yang kemudian bertentangan pula dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Itu maksud yang kita katakan barat. Tapi nak sebut kat sini, kenapa kita tidak jelaskan? Maksudnya konsep barat ni tak jelas. Konsep kita belajar contohnya belajar kat Amerika. Belajar dekat Eropah. Belajar kat Mesir. Kat barat juga Mesir. Belajar Mesir, belajar barat. Nama tempat tu Timur Tengah. Tempat tu nama Timur Tengah. Tapi di barat kita. Kita Nusantara ni kat sebelah barat je orang ni kan. Nak sebut kat sini maknanya jahiliyah tadi. Jadi apa yang jahiliyahnya? Contohnya sekular. Sekular ni jahiliyah. Allah perintah kita jangan ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Kalau semayang tu ibadah, bekerja pun ibadah. Kalau puasa tu ibadah, bersukan, main bola pun ibadah, riadah pun ibadah. Puasa ibadah, riadah pun ibadah. Sebab tu Allah gambarkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah. Jadi maknanya jahiliah ni bila kita tak faham, dia boleh jadi ibadah kat kita pula kan. Contoh, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jadi taat kepada Allah, Rasul tu dah confirm lah, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tak ada pun perkataan taat, tapi kena ikutlah, taat lah selagi dia tidak melanggar Islam. Ini maksud dia. Jadi konsep ini tak jelas dalam praktik kehidupan kehidupan orang Islam hari ini. Jadi mereka tidak menolak jahilah secara sepenuhnya. Ini adalah antara perkara-perkara yang berlaku lah. Jadi ada boleh terima kan. Sehingga kan takbir pun jadi satu masalah. Takbir ni syiar. Takbir ni syiar. Sampai peringkat nak takbir pun tak boleh. Takut. Kenapa takut? Nanti orang tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Sebab dia tak faham. Ceritalah pada dia. Takbir ni maksudnya ialah glorified to Allah. Maknanya kita mengagungkan Tuhan. Itu maksud takbir. Bukan takbir ni pengganas. Kan? Bukan takbir ni pengganas. Takbir ni maknanya kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Jadi apa masalahnya? Dia mengagungkan Tuhan dia ke? Ya. Dia cakap kawadi yang masa apa namanya? Kawadi tu dia sebut. Apa benda yang masa well masa yang apa namanya tu? Kabadi tu kan, masa peristiwa Taipusam well macam kan. Benda well ni neraka well ke? Jadi kita pula well ni macam neraka contohnya kan. Tapi kita tak pernah cakap, itu dia punya, itulah biarlah, kita biarkanlah, tak ada apa. Itu dia punya agama dia, percaya dia macam itu, tak apalah, kita tak kacau lah dia sama-sama dia. Kita nak sebut Allahu Akbar tak boleh. Kenapa tak boleh sebut Allahu Akbar? Takut tersinggung. Nanti orang tu kata kita ni apa. Kenapa? Sebab Hamas pun sebut Allahu Akbar. Parti PAS pun sebut Allahu Akbar. Nanti nampak macam politik pula. Sempitnya kefahaman Islam modernis ni.
Jadi yang Islam ni dia tegah, yang tak Islam pula. Ini antara perkara yang strategi bagaimana dia nak memecah belahkan kita. Dia nak pecah belahkan kita. Dan kemudian mereka juga mempunyai madrasah tradisional dan pengaruh masa. Jadi ulama-ulama tradisi ni juga dia ada madrasah-madrasah. Dan madrasah ni besar. Jadi sebab tu saya menyeru kepada semua ulama-ulama tradisi. Kalau kita nak guna perkataan CIA ni lah, tradisi. Tradisional. Marilah sama-sama kita memahami bahawa pada hari ini semua orang akan dipotong, dicantas. Malahan agama Islam akan dibunuh. Agama Islam akan dihapuskan. Bila? Tahun 2030. Mereka merancang untuk menghapuskan agama Islam. Menjadi agama yang bercampur-campur. Iaitu one world religion. Kita kena faham ni. Anak-anak kita besok tak dibenarkan pergi sekolah agama ni. Dia hanya boleh pergi sekolah yang dipelopori ataupun yang didasari ataupun yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kerajaan je boleh. Dan kerajaan pula mengikut agama kerajaan. Dalam perlembagaan United Nations bahagian kanak-kanak, apa disebut? Kanak-kanak mempunyai hak untuk beragama. Maka hak itu tidak boleh ditentukan oleh mak ayah saja. Ini lebih kurang bahasa kita lah. Jadi mak ayah tak boleh. Yang boleh hanyalah kerajaan. Jadi anak-anak mesti agama ni neutral. Neutral namanya tak ikut mana-mana. Kalau kita orang Islam, nak jadi anak kita hantar tahfiz ke, hantar madrasah ke, hantar apa ke, besok dia akan potong. Tak boleh. Sebab itu dah mengislamkan dia. Orang-orang India pula nak hantar ke sekolah-sekolah agama Hindu. Tak boleh. Orang Kristian pun sama, tak boleh dah hantar St. Joseph, tak boleh. Yang boleh hanya sekolah kebangsaan saja. Sekolah yang agamanya agama negara saja. Apa agama negara? Tergantunglah negara tu. Kalau negara tu agamanya tu agama Islam, Islam lah. Kalau agama tu agama Kristian, Kristian lah. Jadi maknanya bukan lagi hak ibu bapa. Sedarkah kita, tuan-tuan guru sekalian, ini perancangan mereka, ini charter yang ada dalam perlembagaan. Antara ada yang dalam charter di United Nations. Yang sebenarnya mereka plan. Jadi kita hari ini, ingat, kita nak menjaga madrasah kita aja cukuplah. Saya nak jaga madrasah saya. Cukuplah ada 300 orang pelajar-pelajar sekarang ni. Cukuplah saya ada guru-guru yang bersama-sama. Cukuplah madrasah ada 10 ekar, 20 ekar, ada 100 ekar. Sesungguhnya madrasah akan diserang. Bukan sekarang lah. Sekarang ni masih lagi dalam perancangan lagi. Kan? Tapi nak sebut kat sini, kan, one world religion, dia akan mengambil alih kuasa. Sehingga akhirnya agama-agama lah sebenarnya. Bukan agama Islam dah. Bukan agama Hindu saja, bukan agama Kristian. Agama-agama. United World Religion. Ataupun One World Religion. Ini yang telah disebut. Dia dah sebut dah. Sebab tu mereka mengadakan pact agreement. Mengadakan perjanjian-perjanjian. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, ulama-ulama tradisi digunakan untuk nak lawan dengan orang-orang yang nak kembali kepada Islam ni. Nak kembali kepada Islam ni. Mereka gelar sebagai fundamentalist. Mereka gelar sebagai ekstremis. Mereka gelar sebagai pengganas. Padahal bukan pun. Saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Sebenarnya tradisionalis ke, modernis ke, ataupun fundamentalist ke, sebenarnya sama aja. Sama aja. Tetapi mereka telah membuat seolah-olah keadaan tu mereka telah besar-besarkan perbezaan. Ulama kampung dikata tradisionalis. Hak jenis selawat-selawat ni, jenis semayang ikut 20 rakaat ni, bukan 8 rakaat ni, tradisionalis. Yang nak mengajar madrasah ni tradisionalis. Yang ini pula daripada yang belajar daripada luar negara, Timur Barat, Timur Tengah dan sebagainya, ini fundamentalist. Ini golongan modernis. Maka dia membesarkan perbezaan. Padahal perbezaan tu kecil je. Perbezaan antara orang tradisional dengan orang-orang fundamental tadi, kan, terlalu sikit, kecil je. Dan benda tu furuk masail. Masalah-masalah cabang aja, bukan masalah asas. Tetapi mereka telah besar-besarkan perbezaan di antara golongan tadi sehingga jadi bergaduh. Sehingga jadi bertekak. Ini halusnya perancangan jahat mereka. Ini ancaman. Sehingga akhirnya kita dipecah-pecahkan. Kita dipecah-pecahkan. Maka orang yang pakai serban, pakai rida, pakai jubah,
Yang tradisional melihat orang yang modernis, orang yang bukan modernis, yang fundamentalis sebagai jahat. Itu jahat tu. Dia letupkan World Trade Center, WTC, peristiwa 9/11 ni golongan fundamentalis jahat. Kami bukan. Kami orang yang menghayati Islam secara wasatiyah. Padahal dia telah dia sendiri dah digelar oleh CIA traditionalist. Nampak tak? Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya mereka rancang, mereka susun. Sehingga kita bergaduh. Yang traditionalist ni pula dipecahkan pula Wahabiyah dengan Aswaja. Wahabiyah dengan Aswaja. Memanglah ada perbezaannya, memang ada khilafnya. Tapi adakah berbaloi khilaf dalam keadaan tidak ada Amirul Mukminin? Kita tidak ada khalifah lagi. Kita tidak ada pemimpin nak menyatukan lagi. Kita besar-besarkan perbezaan. Sedangkan asas akidahnya sama. Kalau dia kata Allah bersemayam di arash, Allah ada ke arash, kan? Allah bertempat, sesat. Sesat, tak apalah sesat. Bukan kita nak sokong ajar kata pahaman sesat tak sesat ni. Tapi kita berlapang dada. Dia ada hujah dia. Baik sangka kita ada hujah kita. Yang penting asasnya laisa kamislihi syai'un. Itu yang paling penting sekali. Laisa kamislihi syai'un. Dia nak berpandangan macam mana pun, laisa kamislihi syai'un. Habis semua satu balik. Habis satu. Tidak bersamaan Allah SWT dengan apa yang kita fikirkan. Tak sama. Sebab tu orang yang mengenal Allah, dia akan sampai peringkat yang akhir sekali diam. Kenapa? Dia tak boleh nak sebut Allah ni dalam konteks yang sepatutnya. Kerana Allah ni maha agung. Kalau contoh sebut Ar-Rahman, kita cuma boleh sebut Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahim, Al-Malik. Tapi kita tak boleh sebut Ar-Rahman secara spesifik. Macam mana Ar-Rahman ni? Ar-Rahman ni baik macam Tuan Haji tu yang selalu sedekah orang ke? Baik. Bukan. Tak ada. Ar-Rahman tak ada tandingan. Ar-Rahman tak ada tandingan Allah SWT tadi. Jadi akhirnya orang yang mengenal Allah ni dia diam. Dia diam. Tapi hatinya faham. Pemikirannya faham. Sehingga dirinya pun fana. Habis. Dirinya pun habis. Bukan dia mati. Bukan kata fana tu dia mati. Fizikalnya tak mati. Tapi dia jiwanya, pemikirannya telah sampai kepada setengah ulama sebut wahdatul syuhud. Penyaksian yang satu. Jadi maknanya kalau kita kenal Allah pun macam itu. Jadi maknanya dia kenal Allah macam mana? Cara itu. Yang ni cara ini. Tapi kuncinya laisa kamislihi syai'un. Itu kuncinya. Maknanya tak sama. Dia cakap begitu. Adakah dia kata Allah di arash? Dia kata ini Allah yang sebut ni. Allah ke arash. Perkataan tu kan. Mutasyabihat ni. Ayat-ayat mutasyabihat ni. Ayat-ayat yang ada. Yang perlukan kepada explanation. Jadi sekarang ni. Allah sebut. Allah di arash. Jadi dia kata kita yakin dengan ayat ni. Itu pandangan dia. Allah arash atas. Seolah-olah macam tu. Tapi bukanlah dia kata Allah duduk ke atas macam itu. Allah sebut dalam Quran. Allah nak membayang, menggambarkan tentang dia tadi. Ada orang kata begini-begini. Jadi itu pandangan masing-masing. Jangan kita bergaduh yang bahagian mutasyabihat ni. Kita confirm yang memang jadi asas penyatuan. Yang itu kita kuatkan. Contoh apa? Mentauhidkan Allah. Itu kita kuatkan. La ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah. Macam mana kita nak kenal Allah? Metodologi nak mengenal Allah. Ada orang guna ilmu kalam. Ada orang guna kaedah-kaedah sifat 20. Ada orang guna kaedah-kaedah menggunakan hati. Iaitu memahami Allah dengan asas syuur. Hati, perasaan, mengenal makrifat Allah tadi. Jadi kaedahnya ada banyak. Jadi kita jangan gaduh dengan sebab kaedah-kaedah tadi. Yang penting kita mentauhidkan Allah. Asasnya apa? Laisa kamislihi syai'un. Apa pun, macam mana pun kita nak kenal Allah. Laisa kamislihi syai'un. Ada yang guna hati, ada yang guna akal. Itu kemampuan masing-masing. Jangan bergaduh. Jadi yang pentingnya, besok bila dah ada Amirul Mukminin, bila kita dah boleh ada seorang yang memimpin kita, Al-Imamul Mahdi, ataupun Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam, maka pada ketika itu Amirul Mukminin akan menyatakan
Kita akidah begini. Kita faham cara macam ini. Ibadah nak ikut mazhab mana? Begini. Itu Amirul Mukminin punya kerja. Bukan kita. Kita yakin kita, faham kita. Sekadar kita mampu keperluan kita dengan anak-anak buah kita. Cukup. Jangan gaduhkan pula anak buah dengan anak buah yang ustaz yang lain pula. Jangan macam gitu. Jadi kita kena bersatu. Sebab mereka memang gunakan strategi untuk memecah belahkan antara golongan-golongan tradisional dengan fundamental, dengan modernis dan dengan golongan yang sekular. Hak sekular ni memang susah lah. Susah sekular ni memang dia dah tolak Islam sebenarnya. Tapi mereka masih Islam lagi. Maknanya dakwah kena buat dakwah lagi. Pun tidak boleh kita bergaduh-gaduh. Tak boleh kita berpecah-pecah. Tapi mereka pecahkan. Jadi inilah antara perkara-perkara strategi mereka. Strategi mereka. Dan strategi mereka yang ketiga, tak cukup mereka lagu-lagukan tadi. Tak cukup mereka lagu-lagukan antara fundamentalis dengan tradisionalis, dengan modernis, dengan sekularis. Sekularis kan. Dan sebagainya. Tapi mereka memperkuatkan, sentiasa mengintensifkan perpecahan dan perbalahan sesama mereka. Tak cukup dengan mereka dah buat rancang tadi, mereka sentiasa meningkatkan supaya kita ni bergaduh. Supaya kita ni berpecah. Maka mereka menyediakan platform-platform, wadah-wadah yang mana akan menyebabkan sesama Muslim ni bermusuhan, bergaduh. Bermusuhan. Ini bukan kita kata platform yang nampak. Yang nampak yang zahir yang dibuat oleh manusia. Termasuk platform yang dibuat oleh syaitan minal jin yang juga kita tak nampak. Dia boleh bisik ke hati kita. Engkau ni, pengikut engkau dah ramai. Pengikut engkau dah 100,000 orang. Takkan kau nak ikut orang ni? Orang ni baru 10,000 orang. Contoh. Engkau ni, jamaah engkau ni dah besar. Jamaah engkau ni yang paling best, yang paling kuat. Dari sudut kefahamannya, tarbiyahnya. Takkan nak ikut jamaah tu. Jamaah tu lemah aja. Takkan nak bersama dengan dia. Jadi, platform permusuhan tu bukan hanya dalam bentuk yang kita nampak, dalam bentuk TV cakap, radio cakap, internet sebut dan sebagainya, tetapi dalam bentuk hasutan, jin, syaitan yang masuk. Malahan tukang-tukang sihir juga dihantar pada ustaz-ustaz ni. Pada pemimpin-pemimpin ni, tukang sihir pun dihantar. Jangan kita ingat, dekat media aja, kita ingat kita dah duduk kat dalam madrasah, kita duduk dalam kita punya surau, kita duduk dalam kita punya masyarakat kita, syaitan tak boleh masuk. Tak boleh bisik. Dia kan bisik. Bagusnya orang sambut, orang ra'i, ramainya pengikut. Takkan kau nak bersama dengan grup yang sana. Grup sana tu berapa orang je, berapa kerat je. Engkau dah lama dah duduk dalam dakwah ni. Engkau dah lama dah duduk dalam tarbiyah ni. Engkau dah lama dalam berjuang ni. Takkan kau nak sama-sama dengan orang yang baru-baru kenal Islam ni. Kan? Kalau nak bersama, engkau lah kena jadi ketua. Nampak? Hubbud dunia ditukar kepada hubbud riasah. Cintakan kepada kepimpinan. Kalau bersatu, bergabung, saya nak kena jadi ketua lah. Kenapa? Saya yang paling lama. Saya yang paling berumur. Saya paling lah. Tak kira paling apa. Maka ujub ada. Dia naikkan dengan ujub. Kenapa? Jamaah paling best. Jamaah kita yang paling syumul. Jamaah kita yang paling tekan tarbiyah daripada dulu. Tarbiyah. Jamaah kita tekan dakwah. Jamaah kita tekan jihad. Jamaah kita ada ramai ulama. Orang lain ulama ramai. Jamaah kita tengok kita. Maka bila nak bersatu, maka datang pula platform-platform nak memecahkan. Hati dibisik hati. Engkau terkenal. Engkau dah terkenal dah. Engkau punya pengikut 500,000. Kan? Pengikut apa? Tu dalam Facebook tu. Tu dalam YouTube tu. 500,000. Ataupun pengikut engkau dah 1 juta. Dah 1 juta orang. Takkanlah kau nak dengar orang tu. Orang tu baru 100 orang je pengikut dia. Tak ada apa pun. Nampak? Jadi platform. Jadi strateginya lah mengintensifkan perpecahan. Bila dah pecah, pecah lagi. Akhirnya apa yang berlaku, mereka akan menguasai. Jadi sebab itulah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan apa? La tazalu ta'ifah min ummati.
Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini kelompok-kelompok. Ta'ifah min ummati, daripada kalangan umat aku. Jadi kenapa Nabi gambarkan kelompok? Kenapa Nabi gambarkan kumpulan? Sebab yang boleh bersatu, yang boleh ikhlaskan diri dia, bersihkan diri dia, bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan orang yang ikhlas, orang bersih, yang nak bangkit tadi, tak ramai. Yang ramai ialah mereka yang akan bersama dengan arus. Jadi inilah yang kita nak sebut tadi, jadi saya nak menyerulah kepada orang-orang yang ada di sini supaya kita dapat melihat akan masalah-masalah yang sedang berlaku. Jadi strategi yang ketiga ini apa dia? Dia mengintensifkan perpecahan. Dia intensifkan perbalahan sesama kita sehingga akhirnya kita akan bermusuhan. Tak payah nak sebut Dajjal musuh, tak payah nak sebut tentera Dajjal, tak payah nak sebut WHO, tak payah nak sebut IHR, United Nation. Nanti saya bentang nanti. Dah ada dah negara-negeri yang telah meninggalkan WHO dan United Nations. Tak mau dah. Ada dah. Kita ni masih lagi ikut takut lama lagi. Tak nak fikir out of the box. Baik. Jadi ada 4 golongan tadi. Saya kata 5. Ada 4. 4 yang pertama, fundamentalist diserang habis-habisan. Siapa yang nak kembali pada Quran? Siapa yang nak kembali pada hadis Nabi? Siapa yang nak tegakkan khilafah Islam? Siapa yang betul-betul nak menjadikan Islam sebagai satu yang kuat? Nak melaksanakan tajdid amal Islam, maka mereka diserang habis-habisan. Inilah yang digelar sebagai fundamentalist. Ini mereka gelarkan. Jadi fundamentalist ni kita kena habiskan daripada pemimpin sampailah kepada pengikutnya yang paling bawah sekali. Yang kedua, traditionalist. Maka traditionalist ini akan disokong, akan digunakan untuk menyerang fundamentalist. Jadi satu fundamentalist tu, ini pengganas ni. Jadi kita kena serang mereka. Maka pun attack. Jangan ikut dia apa-apa. Kita memburuk-burukkan dia. Buruk-burukkan sahabat-sahabat kita tadi. Kemudian yang modernist akan diberi peluang ke depan. Diberikan sokongan politiknya. Dia akan memberikan pandangan. Dia akan jadi orang yang memberi pandangan Islam. Untuk menarik ramai orang. Diberikan sokongan. Selagi kepercayaan umat tidak terhakis daripada mereka. Selagi mereka ni ada sokongan, akan beri. Jadi sebab itulah, sedarlah, wahai ahli politik, wahai parti Islam, ataupun parti Melayu, yang mengaku Islam, yang nak memperjuangkan Islam, sedarlah. Sekiranya kita tidak faham perancangan mereka menggunakan kita, maka kita akan jadi senjata Dajjal menentang kebangkitan Islam. Ini saya sebut terus terang ni. Saya ramai kawan-kawan dalam parti Islam. Ramai kawan-kawan dalam UMNO pun ada juga. PKR pun ada juga. Saya ni tak apalah. Kan? Nak sebut parti, tak ada parti lah. Cakap gitulah. Tak pernah berdaftar. Tak pernah berdaftar dengan mana-mana parti politik. Ada orang offer. Jadi YB ada. Jadi apa? Wakil rakyat ada. Sampai dah. Tapi alhamdulillah setakat ni tak teringin nak berada di dalam apa ni, sistem tu. Jadi saya nak sebut sini, wahai sahabat-sahabat saya yang berada dalam parti Islam, wahai sahabat-sahabat saya yang berada dalam parti UMNO, parti PKR, parti Amanah PAN, parti Amanah Negara dan semua parti-parti, ingatlah, sekiranya kita tidak memahami bahawa kita sebenarnya duduk dalam perancangan mereka dan digunakan oleh mulkan jabarian, sistem yang besar di dunia ini, kan, maka kita akan selama-lamanya bergaduh sama kita. Kita akan selama-lamanya berpecah sama kita. Parti PAS tak boleh dengan parti PAN, parti Amanah tak boleh. Parti UMNO tak boleh dengan bersatu sampai mati, dia kata. Ini pengkhianat. Yang ini kata ni pengkhianat, yang itu kata tu pengkhianat. Tak boleh bersatu. Sebab itulah bila parti PAS menyarankan supaya UMNO terima bersatu, tak jadi. Dan kemudian parti UMNO pula menyarankan PAS terima amanah, tak jadi, tak boleh. Kenapa? Kerana mereka masih tidak nampak, kan, jarum-jarum yang dimainkan. Dia melihat kepentingan parti melebihi kepentingan Islam. Sebab apa? Siasahnya bukan siasah Islam. Siasahnya siasah parti. Siasah kepartian.
Dan inilah perancangan mereka. Sebab itulah kita lihat sepatutnya kan, lagi kita berfikir, lagi kita mengkaji, lagi kita nak menyelesaikan masalah rakyat, lagi perlu kita bersatu. Lagi perlu kita membuang yang keruh, ambil yang jernih. Tetapi oleh kerana kita ni telah berada dalam perancangan-perancangan mereka, kita tidak sanggup untuk bersama-sama dengan prinsip-prinsip yang ada. Tak kira siapa. Semua dah pernah merasa jadi kerajaan. UMNO paling lama jadi kerajaan. Lepas tu digabung dengan PAS. Digabung dengan Amanah satu ketika itu. Amanah pun jadi kerajaan sekarang. UMNO jadi kerajaan. PKR pun jadi kerajaan. Semua parti dah rasa jadi kerajaan. Kan? Adalah parti kecil-kecil yang mungkin tak rasa lagi. Semua dah. Parti bersatu. Pernah jadi Perdana Menteri. Parti UMNO pernah jadi Perdana Menteri. Parti Amanah dengan PAS tak pernah lagi lah. Tapi jadi menteri dia lah. Nak sebutkan sini, semua dah ada pegang kerajaan dah. Tapi kenapa kekuatan ummah tidak terbina dengan mereka menjadi kerajaan tadi? Kerana kepentingan siasah kepartian melebihi daripada siasah Islam. Walaupun namanya Islam, walaupun namanya amanah, tapi siasah parti lebih. Dan inilah sebenarnya perancangan strategi yang mereka buat supaya kita ini duduk dalam tu, terceruk kat dalam tu. Tak boleh nak bersama. Kenapa? Kerana sistem telah menjadikan mereka seolah-olah, nanti marah kat saya pula, seolah-olah balaci kepada sistem demokrasi Zionis. Jadi kita kena sedar, saya bukan nak kata keluar daripada demokrasi, bukan. Saya nak kata sini, kita kena sedar kedudukan ini dan kita kena faham bahawa kita sedang digunakan oleh jahiliah, sedang digunakan. Kita kena bersatu semula. Kita kena pegang prinsip-prinsip perjuangan yang benar. Prinsip perjuangan yang sebenar. Begitu juga dengan kita kata majlis raja-raja. Begitu juga dengan kita kata pegawai-pegawai kerajaan yang ada pada hari ini. Semua kita terlibat sama. Sebab tu saya rasa alhamdulillah bila yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mula bersuara. Kenapa ini tanda-tanda yang baik? Saya sokong sangat. Kalau yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Sultan Johor, yang terkenal dengan perkara-perkara ketegasan dia, saya sangat sokong. Kalau baginda mahu menegakkan semula keadilan di negara kita ni, saya sokong sangat majlis raja-raja supaya betulkan semula hala tuju negara. Yang mana sistem kepartian hari ini hanya mementingkan parti masing-masing. Parlimen hari ini bercakap, mereka bersetuju bila perkara itu bagus bagi parti dia. Kalau dapat untung parti dia, disetujulah. Kalau tak untung, dia lawanlah walaupun perkara itu bagus. Tak kira lah siapa yang cakap. Kalau yang cakap tu Anwar Ibrahim, PMX, kan? Bertentangan dengan kepentingan parti dia, PN, maka PN takkan setuju. Kalau setuju pun sikit-sikit lah sebab dia ada dapat kepentingan. Jadi begitu juga opposition, PN, bila bercakap, walaupun benda yang cakap itu bagus, baik, PH takkan setuju. Gabungan takkan setuju. Kenapa? Sebab kepentingan kepartian. Nanti bila kita setuju, nampak dia pula yang pandai. Rakyat nampak pandai, besok rakyat undi dia pula. Macam itu pula. Sebab kepentingan kepartian, bukan kepentingan negara. Jadi yang di-Pertuan Agong, majlis raja-raja, inilah platform yang kita nak kena buat semula, baik semula. Walaupun kita tahu, contohnya perkara-perkara yang dulu telah ditarik banyak, 1973, 1983, 1993. Macam isu-isu kekebalan raja-raja, isu-isu, ada banyaklah perkara yang telah berlaku sebelum ni. Darurat ke, pengisytiharan darurat ke sebagainya. Jadi kita seru, kita mohon rakyat minta, dengan sepenuh hati rakyat minta supaya Tuanku Agong Sultan Ibrahim, juga itu majlis raja-raja supaya membantu betulkan semula negara kita. Sebab negara kita ini akan dikawal, akan dimasuki oleh IHR, akan dimasuki oleh perkara-perkara yang akan menyebabkan negara kita ini duduk di bawah mereka. Inilah masanya. Dan pemimpin-pemimpin yang berani, yang adil,
yang bersama dengan kebenaran Allah, pemimpin itulah yang akan duduk di hadapan sekali di padang mahsyar nanti, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah, bawah naungan perlindungan Allah. Jadi pemimpin-pemimpin ni saya harap sangat, insya-Allah, harap dengan izin Allah supaya seruan-seruan ini sampai kepada majlis gaja-gaja, sampai kepada yang di Pertuan Agong. Saya yakin sekiranya yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar bersama dengan kebenaran, keadilan, bersama dengan agama, rakyat akan sokong. Rakyat akan sokong. Kami di bawah ni, NGO ni akan sokong. Dan bila sokong, jangan takutlah. Kita ingat PM yang menang pilihan raya tu dapat sokong rakyat. Tak. Tengok siapa yang keluar mengundi. Tak ramai keluar mengundi pun. Jadi nak sebut kat sini, insya-Allah kebenaran Allah pasti. Kebenaran Allah pasti berlaku. Berlaku, dia menang insya-Allah. Jadi kita tengok sini bagaimana strategi ini. Kita melihat strategi ini adalah strategi secara global, strategi secara detail, tidak didedahkan. Saya pun tak dedahkan semua. Sebahagiannya saya simpan, dan sebahagiannya saya tidak akan kongsi dalam media yang umum ini. Kita akan simpan untuk kita sama-sama buat dengan sama-sama sahabat-sahabat kita yang lain, daripada jamaah-jamaah yang lain, daripada madrasah-madrasah yang lain, pertubuhan yang lain, banyak lagi. Kita mengalu-alukan kesatuan. Kita mulakan kesatuan sesama kita lah, insya-Allah. Tak ramai pun tak apa, tak banyak pun tak apa, tapi yang penting dalam sunnah, dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kemenangan bukan pada manusia, kemenangan bukan pada bilangan, kemenangan bukan pada kekuatan-kekuatan zahir. Kemenangan hanya datang daripada Allah. Kemenangan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tak bimbang. Apa yang berlaku ni semua sebenarnya menunjukkan bahawa kebangkitan Islam dan kemenangan Islam sudah semakin hampir. Jadi jangan bimbang lah. Jangan bimbang. Jadi kita cerita-cerita. Ada banyak lagi ancaman-ancaman ni yang saya nak gambarkan ni. Jadi sebab tu kita lihat bagaimana mereka cuba menguasai, antaranya mereka nak menguasai ekonomi, mata wang dunia. Dia akan tukar kepada SDR nanti. Tukar kepada digital currency. Dan digital currency ni pula dia akan centralkan. Dia bermula dengan central bank. Central bank digital currency dia akan buat. Kemudian bank semua tu yang dah telah digitalkan satu dunia ni, dia akan jadikan satu dunia pula. Ada satu je mata wang. Dikontrol oleh bank dunia. Jadi bila dikontrol bank dunia, siapa kontrol ni? Bukan lagi bank negara kita. Bukan lagi yang di Pertuan Agong, bukan lagi menteri keuangan, bukan lagi Perdana Menteri, bukan lagi kita, tapi dunia. Sebab itulah, apa yang mereka rancang, dia akan memberi kesan kepada semua orang. Daripada sekecil-kecil anak yang baru lahir, tak tahu apa-apa, sampailah kepada Perdana Menteri Malaysia, sampailah kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar, begitu juga Majlis Gaja. Semuanya akan terkesan dengan kebangkitan Mulkan Jabariyah ini. Mereka nak kontrol semua sekali. Mereka nak rancang semua sekali. Mereka nak habiskan agama Islam. Agama Islam yang ada, yang mereka nak ialah agama Islam yang mensyirikkan Allah. Apa dia agama Islam yang mensyirikkan Allah? Namanya Islam. Sebab tu Nabi gambarkan akan sampai satu waktu bagaimana Islam tu tinggal pada nama sahaja. Maknanya benda tu akan berlaku dan sedang berlaku pun sekarang. Tapi dia tak akan habiskan lah. Allah kata apa? Tak habis. Maknanya dia nak buat tu. Ada dah sekarang ni. Tinggal nama je. Semayang. Dah tak ada dah. Kita kata saya semayang. Ya semayang. Tapi Allah terima tak semayang kita tu? Khusyuk ke tak khusyuk? Tak tahu dah. Jadi nak sebut kat sini, kan, akan sampai satu waktu Islam tinggal nama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mereka nak buat ke arah situ. Sehingga dah hampir Islam nak menguasai jahiliah ataupun global, nak menguasai satu dunia. Inilah dia Islam ni nama je. Hindu nama je. Kristian nama je, semua nama je. Duduk di bawah sebut one world religion. United world religion tadi,
Siapakah sebenarnya yang paling tinggi sekali? The truth. There is no truth. No, there is nothing higher than the truth. So the truth apa? Kebenaran tu? Itulah agama menyembah iblis. Agama menyembah Lucifer. Itulah the truth. Itulah yang Dajjal akan jadi ketua. Itu yang mereka plan. 20, 30, habis yang lain. Ya, sebab tu tahun ni dia nak habiskan semua. Sebab tu mereka nak menghabiskan antara taifah yang paling besar, yang paling berkesan, yang berada di Gaza, di Asqalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, afdalu jihad ar-ribat, afdalu ribatikum, kan, Asqalan. Jadi jihad yang paling besar sekali ialah ar-ribat, kamu mempersiapkan diri kamu, meninggalkan diri kamu atau menjaga batasan kamu, kan, dalam perjuangan tadi. Dan ribat yang terbesar Asqalan di Gaza. Jadi nak sebutkan sini, dia nak habiskan tu. Dia orang nak habiskan tu. Walaupun dia tak boleh habis, dia nak habiskan. Kenapa? Sebab mereka nak menghancurkan yang lain. Jadi dalam keadaan mereka menghabiskan tu, menyebukkan sana, kemudian mereka akan tegakkan, kan, Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Selepas itu mereka akan pergi ke satu dunia. Pada masa itulah orang Islam pecah. Yang munafik terselah, sikit pun tak ada iman. Yang beriman, imannya terselah, sikit pun tidak ada munafik. Jadi yang menang tu bila orang yang beriman, yang sikit pun tidak ada munafik, bersama-sama, bersatu, disitulah pertolongan Allah datang. Hari ni Allah nak tolong, nak bagi, tak cukup syarat lagi. Kita tak cukup syarat. Kan? Maknanya ada campur-campur lagi, ada munafik-munafik lagi. Tapi bila saya sebut munafik ni, marah pula, kan. Ada orang yang tak bersama dia kata marah, kita cakap pula kita tuduh dia munafik. Tak, saya tak tuduh siapa-siapa munafik. Saya tak tuduh siapa-siapa Mossad, ejen, saya tak pernah tuduh. Cuma saya kata, kan, sekiranya ada benda-benda macam itulah dia, tanda-tandanya. Janganlah kita terasa kita pula. Kalau kita terasa kita, mari kita buruk sangka. Sebut kat sini, memang Nabi sebut dah. Akan ada munafik yang terselah. Munafik dia sampai tidak ada iman sikit pun. Yang iman pula, yang mukmin pula, terselah mukmin dia, iman dia, tanpa sedikit ada munafik. Ini yang benda ni yang kita bimbang. Bimbang apa? Allah tak pilih kita. Itu yang kita paling bimbang sekali. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kalau ada lagi keperluan, kita akan sambung lagi berkenaan dengan ancaman perpecahan ini. Saya bawa cerita tentang apa yang mereka sebut dalam buku mereka, ataupun artikel mereka yang mereka telah keluarkan, mereka publish. Kenapa mereka publish? Mereka publish sebab mereka nak tunjuk pada kita lah, The Civil Democratic Islam. Tajuk buku itu Civil Democratic Islam, yang merupakan dikeluarkan oleh CIA lah, melalui National Security Research Division, iaitu RAND, yang mana di situ mereka telah mengeluarkan, telah terbit pada tahun 2003 buku ni. Telah terbit pada tahun 2003 by RAND Corporation, iaitu yang ada di Virginia ni, di Amerika lah. Jadi kita lihat dia telah dikeluarkan, tapi sebenarnya strategi yang didedahkan tu, strategi yang kita dah nampak dah. Tapi sebenarnya ada benda yang dia tak dedahkan, yang tersirat, yang masih tak keluar lagi. Itu pun kita tahu dah, cuma kita tak boleh cerita lah. Kalau kita cerita sekejap lagi, kan, dia akan ganggulah strategi kita pula, sebab kita nak berhadapan dengan strategi yang tersirat ni. Sebab tu hadis Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan, yang akhir zaman ni ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ni yang kita faham, yang kita tengok, kita baca, kita faham. Yang tersirat tu maksud dia. Jadi musuh Islam ni pun bila dia dedahkan perancangan dia, situ yang tersurat, yang tersirat yang dia tak cakap. Yang tersirat ni yang lagi bahaya, yang penting, yang sedang berjalan sekarang, dia tak cakap. Contohnya kurang lebih ada 30 lebih ribu lah ejen dekat negara kita ni. Dia orang tak cakap. Ada ejen, ada CIA lah, Mossad lah, FBI lah, macam-macam jenis ejen, KGB lah, semua ada dekat negara kita ni. Dia orang tak cakap, tak pernah didedahkan pun. Yang tersirat, yang tersurat, contohnya mereka pernah buat convention FBI sedunia di Kuala Lumpur, pernah buat. Tanya kenapa FBI buat kat Malaysia pula? Kenapa buat kat Malaysia? Kemudian pusat anti-teroris, counter-terrorism, dekat di Kuala Lumpur. Kenapa buat kat sebelah sini?
counter terrorismnya center international. Kenapa buat kat sini? Sedangkan kita bukan ada perang-perang dengan ada Al-Qaeda ke, ada Taliban ke, ada apa, tak ada. Tapi kenapa buat kat sini? Adalah yang tersirat. Yang tersirat kita tak nampak. Sebab tu hadis-hadis Nabi akhir zaman ada yang tersirat. Yang tersirat ni kita tak boleh dedahkan. Kita dedahkan. Maknanya kita telah mendedahkan strategi yang Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala bagi. Contoh yang tersirat. Kita kata hari ni ramai orang kata mengaku Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Yang tersurat ni Imam Mahdi pasti keluar. Hadis tentang Imam Mahdi ni mutawatir. Hadis yang sahih mutawatir. Imam Mahdi punya hadis. Kan? Tapi siapa Imam Mahdi? Tersirat. Orang tak tahu. Seorang pun tak tahu. Kalau tahu pun dia tak boleh cakap lah. Kalau tahu pun. Ya. Jadi kalau dia mengaku dia lah Mahdi, ada orang kata dia lah Mahdi. Muhammad Al-Qasim, dia lah Al-Mahdi. Ada orang mengaku Muhammad Al-Qasim ni Mahdi contohnya. Jadi itu tak jadi tersirat lagi lah. Tersurat. Kalau betul lah Imam Mahdi tu Muhammad Al-Qasim dengan mimpi-mimpinya, maka sudah tentulah Mossad Syiah dah bunuh dia habis lama dah. Imam Mahdi tu kan. Semua dah kata Imam Mahdi dan siasat-siasat betul lah dia lah Imam Mahdi. Dia lah Imam Mahdi. Betul lah. Dah kena bunuh dah. Dah kena habis dah. Kan? Jadi ini yang tersurat dan tersirat. Jadi kita kena faham lah tersirat tersurat ni. Jadi janganlah kita nampak satu ni. Sebab tu kita kena ada ulama. Kena ada orang alim, kena ada orang yang mengkaji. Kena ada orang yang bersih hatinya, yang bersih hatinya sehingga basirahnya, mata hatinya hidup. Yang boleh menjadi panduan kepada kita. Sebab tu kita kena bersama dengan guru-guru yang bercahaya ni, cahaya pada hatinya tu. Kena ada. Jangan hanya nampak yang tersurat. Jadi saya kata hari ni ramai orang tengok yang tersurat. Tersirat terlupa nak tengok. Kenapa? Sebab hati tidak pernah dibersihkan. Jadi sebab tu kita nak kena ada panduan-panduan, pandangan-pandangan yang. Sebab tu kita kena bergabung. Kita kena bergabung, barulah mudah-mudahan yang tersurat pun kita nampak, tahu. Yang tersirat pun kita nampak dan tahu. Bila kita nampak yang ni, baru kita nampak, oh rupanya mereka lagakan kita. Kita ni geng-geng tradisional. Kita dilagakan dengan geng-geng fundamental. Geng-geng yang ni pula, geng-geng yang modernis pun, kan. Dia promote supaya jadi ketua, jadi nampak macam Islam, kita pun puas hati. Dah Islam dah. PM kita Islam. Apa nama semua Islam tu bekas Presiden Nabim tu. Kita pun puas hati dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya wallahu alam. Wallahu alam. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita ni perlu memahami akan hakikat tipu daya yang berlaku pada hari ini supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak terpedaya dengan perancangan jahat mereka yang tersurat, yang nampak dan yang tersirat, yang mereka sembunyikan. Sebab tu dia ada secret society. Tu tersirat lah tu. Freemason lah, Illuminati lah. Tersirat lah tu. InsyaAllah. Wallahu alam. Itulah aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk memahami agama ni dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita tak gaduh-gaduh lah lepas ni. Kita baiklah. Kalau kita ada rasa sisih faham ni, kita rasa tak sama pandangan ni, kita bermaafanlah. Kita bermaafanlah sama kita. Dan kemudian kita bertoleransi. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita. Jadi kita kena hidup dalam keadaan hazar, berhati-hati. Dalam keadaan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah. Salam Jumaat, salam Ramadan yang akhir ni, hari-hari akhir 25, malam ni malam 26, besok malam 27. Jadi siapa yang ada kelapangan, saya jemputlah ke Rimbunan Kasih. InsyaAllah besok kita ada buat program lah juga sikit sebanyak, mulai daripada petang sampai ke malam, ada tarawih. Kemudian lepas tu kita boleh bermalam situ, kita uzlah. Siapa yang boleh datang esok, insyaAllah kita akan sama-sama menghayati beberapa perkara berkaitan uzlah. Uzlah bersama Allah ataupun khalwat bersama Allah. Jadi kita akan buat review tentang uzlah dan khalwat tadi. Jadi mudah-mudahan kalaulah Allah izin malam 27 tu malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan pada malam Lailatul Qadar tu kita sedang bersendirian bersama Allah. Bersendirian bersama Allah. Kita hidupkan malam Lailatul Qadar tu. Sekiranya Allah izinlah malam 27 tu malam Lailatul Qadar. Jadi kita cuba dapatkan kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan memberikan bekalan kepada kita nak berhadapan dengan Dajjal, tentera Dajjal, perancangan jahat Dajjal macam-macam. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها واهد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة في الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمن اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tolong doakan untuk semua ke arah kekuatan iman, kekuatan penyatuan, kekuatan ukhuwah dan juga kekuatan-kekuatan yang lain insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.